Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey, hari ini kita sambung pelajaran yang seterusnya iaitu mata pelajaran muamalat bagi darjah 6. Okey, sebelum tu kita sama-sama murid-murid semua menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan saya bacakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatik. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil 'ilm. ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين. Okay, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, semua ada di atas talian. Tolong respon sikit, ya ke atau tidak? Ya. Ya. Okey, tahniah. Terima kasih. Dia Izzuddin. Apa Irsyaduddin bagi respon. Okey, sebelum tu kita ulang sedikit mengenai pelajaran yang lepas berkenaan dengan pelajaran yang ketiga iaitu pengertian Ihya'ul Mawad iaitu penerokaan tanah atau mengusahakan atau menghidupkan tanah terbiar yang belum diterokai atau dimiliki oleh seseorang. Inilah maksudnya Ihya'ul Mawad. Kita mengusahakan tanah yang terbiar yang belum dipunyai, yang belum diterokai, yang belum dimiliki oleh sesiapa. Okey, kemudian dalilnya memang ada dalil yang membolehkan Ihya'ul Mawad ini dilaksanakan dan juga dijalankan. Kemudian hukum Ihya'ul Mawad ialah sunat. Ini mengenai pelajaran yang lepas. Saya ulang sedikit. Kemudian syarat keharusan Ihya'ul Mawad, apa syarat-syaratnya yang membolehkan penerokaan tanah dilaksanakan oleh seseorang untuk kita mengusahakan, untuk kita meneroka tanah tersebut. Okey, ada syaratnya. Okey, kemudian status tanah yang diterokai itu ada dua, sama ada telah diterokai ataupun yang belum diterokai. Itu kita kena lihat dan saya dah jelaskan maksudnya berkenaan dengan perkara yang tersebut. Okey, untuk hari ini pelajaran yang seterusnya masih lagi tajuk yang sama iaitu muka surat 17. Okey, murid boleh buka muka surat 17 ataupun lihat di paparan slide yang saya tunjukkan. Okey, masih lagi tajuk yang sama iaitu berkenaan dengan Ihya'ul Mawad, iaitu berkenaan dengan cara penerokaan tanah yang diakui. Macam mana yang dikatakan tanah yang diakui. Okey, kita lihat 3.6 iaitu cara penerokaan tanah yang diakui. Okey, penerokaan tanah oleh seseorang adalah berbeza-beza mengikut niat dan tujuan. Okey. Niat ni kita tak tahu sebab niat itu adalah sesuatu perkara yang kita tak boleh nampak dan kita tak boleh lihat sebab niat itu di dalam hati. Dan tujuan. Kalau kita menulis di atas kertas ataupun di atas borang, kita boleh tahu dan kita boleh nampak tulisan apa, tujuan apa yang hendak dibuat. Tapi bila kata niat ini, itu ada dah di dalam hati. Okey, jika meneroka tanah untuk membina rumah atau masjid, dikira penerokaan apabila yang alif dipagar sekelilingnya. Jika meneroka tanah untuk membina rumah atau masjid, dikira penerokaan apabila dipagar sekelilingnya. Maksudnya tanah itu dah dimiliki lah, yang telah diakui. Mana dipagar sekelilingnya, contoh macam tanah wakaf. Biasanya tanah wakaf tu dah dipagar, kemudian diletakkan papan tanda sebagai pemberitahuan. Dipasang atap pada sesengah binaannya. Mungkin sebagai tanda lah. Yalah, kalau nak buat masjid sebagai contoh, mestilah permulaan itu daripada mula, bukan terus ada siap
terus satu hari boleh siap. Tidak. Dan ta dipasang pintunya. Ini adalah penerokaan. Sama ada masjid ataupun rumah dikira penerokaan apabila ada tiga perkara. Okey, muka surat 17. Okey, muka surat 17. Kemudian yang kedua, jika meneroka tanah untuk membina kandang binatang, maka dikira sempurna penerokaannya apabila telah dipagar sekelilingnya. Okey, telah dipagar sekelilingnya. Kalaulah buat kandang tapi tidak dipagar, dibiarkan bebas, itu dah namanya lain. Jadi kalau kita nak buat binaan, kita nak meneroka, tapi kalau tanah sendiri tak masalah lah. Dibuat pintunya tidak memandai jika hanya dibina pagar sahaja. Buat pagar, pintu masuk tak ada. Jadi kena adalah pintunya. Okay, ini yang kedua. Okay, seterusnya yang ketiga. Kenapa tu HTTPS tu? Okay, seterusnya yang ketiga. Okay, yang ketiga, jika meneroka tanah untuk bercucuk tanam, maka dikira sempurna penerokaannya apabila bercucuk tanam tu tak kiralah tanaman apa. Yang pertama, alif, tanah, segala duri dan ranting telah dikumpulkan. Maksudnya ialah sebelum kita meneroka tempat itu, tanah tu dia semak. Jadi untuk membersihkannya, jadi segala duri dan ranting tu kita kumpulkan lah di satu tempat atau di satu kawasan. Telah dibajak dan diratakan untuk memudahkan proses menanam. Telah dibajak. Kemudian disediakan sistem pengairan dan saliran seperti air paip, perigi dan sungai sekiranya air hujan tidak mencukupi. Ini kalau kita nak meneroka. Kemudian kita lihat 3.7. Yang pertama, kuasa kerajaan pada tanah yang belum diterokai. Sekarang ni kalau dekat Malaysia, khususnya di Johor lah, kalau tanah-tanah yang terbiar itu kebanyakannya semuanya adalah milik kerajaan. Sementara tanah-tanah yang ada itu telah dimiliki. Tanda dimiliki itu tanah tersebut dah mempunyai hak orang lain, adalah dia punya geran. Okay, kita lihat yang pertama, kerajaan atau pihak berkuasa tempatan. Okay, kalau kita kerajaan negeri Johor lah, atau pihak berkuasa tempatan, iaitu kalau sekitar sini mungkin majlis perbandaran, majlis daerah Yomping, ataupun kalau di Pek Raja ke Batu Pahat, majlis perbandaran Batu Pahat, harus menegah mana-mana tanah yang belum diterokai bagi kepentingan pihak kerajaan dan orang awam. Maknanya kerajaan atau pihak berkuasa tempatan harus menegah mana-mana tanah yang belum diterokai bagi kepentingan pihak kerajaan dan orang awam. Maknanya tak boleh lah. Seperti mana biasanya kalau tanah yang belum diterokai adalah milik kerajaan. Yang kedua, kerajaan harus membatalkan penerokaan tanah demi kemaslahatan. Tengoklah, kadang-kadang mungkin setengah tanah yang diteroka itu dengan tujuan yang tidak baik. Mungkin yang boleh mendatangkan pencemaran alam, mungkin boleh mendatangkan kepada bahaya kepada penduduk setempat. Jadi kerajaan boleh membatalkan demi kemaslahatan, maksud demi kepentingan umum, demi kepentingan orang lain, demi kepentingan orang awam. 3, di negeri Johor, pemilikan tanah yang diteroka adalah bergantung kepada kelulusan kerajaan. Kalau kita nak teroka, kita kena mohonlah dengan pihak kerajaan. Kalau kita negeri Johor, kena mohon dulu. Ini
bab penerokaan tanah ni dia lebih kepada orang dulu kan. Orang-orang dulu yang masa ketika itu masih belum ada jalan, masih banyak kayu balak, masih banyak hutan apa semua. Sekarang ni kebanyakan semua dah dibangunkan. Tapi masih ada juga tanah yang kosong. Tapi kalau kita nak buat, kita kena mohon kepada kerajaan. Okey, setakat ni boleh faham tak? Okey. Seterusnya kita lihat yang terakhir, iaitu 3.8, hikmah disunnahkan. Ihya'ul Mawad. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, hukum Ihya'ul Mawad ni adalah sunat. Okey, apa hikmah disunatkan Ihya'ul Mawad? Kita lihat yang pertama, menjadi motivasi kepada manusia untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki dalam kehidupan. Tanah yang kita teroka tu, kita boleh tanam apa-apa saja, ubi, nenas dan sebagainya lah kalau kita duduk di kawasan kampung. Jadi bila dah menuai hasilnya, maka kita bolehlah jual, maka dapatlah punca pendapatan, punca rezeki. Tapi susahlah kalau kawasan-kawasan kampung, memang banyaklah tanah-tanah yang ada. Kalau awak duduk di taman, mungkin ada juga boleh buat, cuma kawasan itu terhad. Tapi tak bolehlah tanam pokok-pokok yang besar kan. Sebagai contoh, pokok durian tanam kat kawasan taman, nanti marah orang. Okay, yang kedua, menjadi tempat tinggal baharu bagi sesetengah manusia untuk meneruskan kehidupan. Kalau sekarang ni dah mudah, ada kontraktor, ada pemaju yang mengusahakan tanah, yang membuat kawasan-kawasan perumahan sebagai contoh, yang memberi kebaikan, meneruskan kehidupan kepada manusia. Yang ketiga, agar manusia sentiasa bersyukur atas kekuasaan Allah yang menjadikan bumi ini untuk manfaat manusia. Jadi Allah bagi kita ni dekat dunia ni, segalanya adalah untuk kebaikan, untuk manfaat manusia. Dan kita kena ingat, kerosakan yang berlaku di dunia ini pun hasil daripada tangan-tangan manusia. Kalau awak lihat, ada setengah manusia yang suka buang sampah merata-rata, yang tidak menjaga kebersihan, kilang-kilang yang tidak menjaga sesuatu peraturan yang telah ditetapkan, membuang bahan-bahan kimia di sungai yang menjadikan air sungai tercemar, kotor, hidupan sungai akan mati. Itulah. Jadi apa yang Allah bagi kepada kita, kita kena bersyukur. Dan segala kerosakan ini pun hasil daripada tangan manusia. Jadi kita mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab kita bukan dalam kehidupan di dalam rumah, tapi juga ada tanggungjawab kita terhadap alam sekitar. Yang keempat, yang terakhir, agar tanah yang terbiar dapat digunakan untuk berbagai-bagai faedah seperti pertanian, perumahan dan perlombongan. Jadi daripada tanah yang terbiar itu tidak diusahakan, lebih baik diusahakan untuk bidang-bidang pertanian, perumahan dan juga perlombongan. Ada juga yang terbiar, contohnya macam hutan simpan. Itu pun menjadi satu perkara yang penting lah, sebab kita memerlukan pohon-pohon, pokok-pokok hijau dalam ekosistem kehidupan kita, yang mana murid-murid tahu kita ni bergantung hidup pada udara. Kalau tak ada udara, maka matilah manusia. Begitu juga dengan kehidupan. Kita mempunyai mempunyai tanggungjawab bersama-sama. Okey semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh Eh. Okey, untuk yang selanjutnya tugasan. Okey, saya bagi paparkan dekat sini. Tapi jangan buat dulu. Jangan buat dulu. Awak masuk dahulu link yang saya bagikan. Nanti saya bagi link tu dalam grup. Saya akan bagi link tu dalam grup. Okey, tugasannya ini seperti berikutlah. Ini pun nanti saya akan bagi dalam kelas nanti.